تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat berpuasa saya ucapkan kepada semua umat Islam. Di bulan mulia ini, bulan Ramadan, di kesempatan yang ada, insya-Allah saya Aisyah Falisha binti Farizan ingin berkongsikan kepada anda kelebihan satu surah yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu surah ke-67, surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk? Okey, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya beliau amat-amat berharap bahawa surah Al-Mulk ini berada di dalam hati setiap insan dalam kalangan umatnya. Okey, Al-Mulk. Al-Mulk bermaksud kerajaan. Surah yang mengandungi 30 ayat ini umumnya menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluk ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta ini tanpa cacat celanya. Allah berhak mencipta sesuatu, mematikan sesuatu mengikut kehendaknya. Dalam surah ini juga ada menceritakan tentang siksaan azab api neraka dan juga siksaan kubur supaya umat Islam sentiasa beringat akan hari kiamat. Kelebihan surah Al-Mulk yang pertama. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna suratan fil Qur'ani salasuna ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang mana surah ini mengandungi 30 ayat. Antara kelebihan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam surah ini adalah ia memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan dosanya. Surah apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Jadi itu adalah kelebihan yang pertama. Kepada pembaca surah Al-Mulk akan diberi syafaat sehingga diampunkan dosanya. Kelebihan surah Al-Mulk yang kedua. Surah Al-Mulk ini dapat memberi keistimewaan kepada pembacanya. Ulama berkata, sesungguhnya surah Yasin dan surah Al-Mulk, keduanya terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan-kelebihan. Sesiapa yang mengamalkan surah ini, nescaya ia mendapat rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan itu serta dikasihi oleh manusia dan juga menjadi hebat pada pandangan makhluk. Kelebihan surah Al-Mulk yang ketiga. Surah Al-Mulk ini akan menjadi pembela dan penyelamat kepada pembacanya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Surah ini akan memohon kepada Allah supaya menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka dan siksaan kubur. Daripada Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat Rasulullah SAW telah mendirikan kemah di atas kubur dan beliau tidak tahu ianya kubur. Maka di dalamnya terdengar suara orang membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Kemudian beliau pergi menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya dirikan kemah di atas kubur dan saya tidak tahu bahawa ianya kubur. Dan saya terdengar seorang manusia sedang membaca Al-Mulk sehingga khatam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itulah yang menahan dan menyelamatkan dia daripada siksa kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berkuasanya surah Al-Mulk ini sehingga dapat menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka dan juga siksaan kubur. Kelebihan surah Al-Mulk yang terakhir, insya-Allah. Surah Al-Mulk ini akan membantu kita di hari kiamat kelak. Sayyidina Ali pernah berkata, barang siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, nescaya dibawa ia pada hari kiamat di atas sayap malaikat serta wajahnya yang cantik seperti Nabi Yusuf. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak akan tidur selagi mana beliau tidak membaca surah Al-Mulk, surah Alif Lam Mim dan juga zikir. Kesimpulan daripada perkongsian saya hari ini, kita digalakkan untuk mengamalkan surah Al-Mulk ini sehingga menjadi amalan harian kita supaya dapat membantu kita menjadi saham akhirat kita, supaya dapat meringankan azab siksaan kubur kita dan juga siksaan api neraka.
Surah ini mempunyai kelebihan-kelebihan lain dan setiap ayat daripada surah ini juga memberi maksud yang istimewa dan juga dapat membantu kita dalam kehidupan seharian. Ini saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi perkongsian saya hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.